Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini kita nak membongkar apa yang berlaku di Dewan Parlimen kemarin. Adakah Anwar Ibrahim memang sah menang sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ataupun ada di sebalik cerita di dalam Dewan Parlimen tersebut? Selamat pagi semua. Jangan lupa tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk isu pada kali ini. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya kemarin di dalam Dewan Rakyat, Taqiyuddin Hasan mendedahkan satu perkara yang saya pikir ini perkara yang tergantung, yang mungkin boleh kita persoalkan, yang mungkin kita boleh pertikaikan, dan mungkin hanya sekadar sandiwara semasa, drama politik yang tak berkesudahan. Taqiyuddin mendedahkan kemarin bahawa Perikatan Nasional ditawar jawatan kabinet, kata Taqiyuddin Hasan. Ini boleh kita persoalkan, mengapa baru sekarang timbul cerita ini di Dewan Parlimen ketika usul undi percaya dikemukakan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda tinggalkan komen Anda tentang soalan tersebut. Mengapa senjata ini tiba-tiba keluar? Dalam pendedahan pada jam 4.05 petang kemarin, Taqiyuddin berkata, beliau mendakwa Perikatan Nasional pernah ditawarkan jawatan kabinet dan perbelanjaan pilihan raya mereka dibayar jika mereka menyertai kerajaan. Namun tawaran itu ditolak gabungan itu, kata Taqiyuddin. Yang menjadi persoalan, siapa yang menawarkan? Siapa yang menawarkan tawaran supaya mereka dimasukkan dalam kerajaan ini dan akan dibayar perbelanjaan pilihan raya serta ditawarkan jawatan kabinet? Taqiyuddin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai dakwaan tersebut. Inilah sikap yang paling kita tidak suka dalam dunia politik apabila menggantung-gantung satu-satu kenyataan. Ini kita boleh anggap sebagai hanya satu spekulasi, hanya satu perkara yang tidak benar. Kerana Taqiyuddin berkata undi percaya adalah tidak perlu dan bersifat akademik. Kerana Anwar telah pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ini hanya dikatakan dalam Dewan Parlimen selepas MOU telah dimeterai. Persoalan saya untuk Anda semua yang menonton channel ini, menonton konten pada pagi ini ialah, sekiranya MOU itu tidak dimeterai, pada pendapat Anda, beranikah Taqiyuddin mengatakan bahawa ini tidak perlu, ataupun undian percaya itu tidak perlu, dan ianya bersifat akademik kalau MOU itu tidak dimeterai? Ramai orang yang suka mengkritik, kononnya MOU itu tidak berguna, dan ada orang, bahkan Ketua Pemuda Perikatan Nasional mengatakan bahawa perjanjian itu adalah haram. Fatwanya telah keluar, perjanjian itu haram, kata mereka. Apabila itu berlaku, yang kita nak tanya, mana lebih haram, perjanjian itu atau tebuk-tebuk atap? Mana lebih haram, perjanjian yang menstabilkan Malaysia, menstabilkan negara, ataupun tebuk-tebuk atap? Saya yakin dan saya optimis sekiranya MOU tersebut tidak ditandatangani, maka sudah pasti akan berlarutanlah ketidakstabilan Malaysia. Bahkan mungkin tidak jauh, ataupun mungkin kita tidak keterlaluan kita kata kalau kemarin Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tumbang kalau tidak ada MOU tersebut. Bukan kerana tidak yakin, tetapi terlalu ramai yang masih mengamalkan politik pancing-memancing, politik yang kotor, yang menebuk atap, tak sabar 5 tahun, asik-asik nak jadi kerajaan, tebuk sini sana. Taqiyuddin Hasan juga berkata adalah lebih munasabah untuk dilakukan sebelum seseorang Perdana Menteri dilantik sebagai Perdana Menteri undi percaya tersebut. Dan di dalam pendedahan kemarin juga, Ronald Kiandi juga menunjukkan tentang status Wakil Rakyat GRS. Ronald Kiandi kemarin membacakan surat dikatakan daripada Bersatu Sabah kepada Muhyiddin Yassin sebelum pilihan raya umum. Surat itu memaklumkan bahawa 6 calonnya akan bertanding bawah lambang Gabungan Rakyat Sabah. Perkara itu katanya membuktikan bahawa anggota Parlimen GRS adalah calon bersatu. 4 anggota Parlimen GRS sebelum ini mendakwa mereka telah keluar secara diam-diam sebelum pilihan raya dan menyertai GRS. Memanglah dalam surat itu menunjukkan bahawa mereka mau bertanding dalam lambang GRS, bukan lambang bersatu. Jadi itu mudah difahami.
Selain daripada itu, saudara-saudara, yang berkaitan kemarin juga ialah apabila Hamzah Zainuddin memberikan satu cabaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengingatkan Anwar Ibrahim supaya berpegang pada manifesto Pakatan Harapan, dan juga beliau mengatakan supaya Anwar Ibrahim menyaman sebuah media yang ada di Eropah yang menggelar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai homoseksual sepenuhnya, sepenuhnya. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, saya setuju dengan Lim Guan Eng. Kali ini saya setuju dengan Lim Guan Eng apabila beliau berkata, prosedur dalam parlimen tidak perlu diguna atau disalahguna. Undi usul percaya sebenarnya tidak perlu pun dilakukan. Bagaimanapun, perkara itu dibenarkan memandangkan kerajaan sedia ada mengamalkan demokrasi, kata beliau. Jangan salah gunakan ruang diberikan kepada ketua pembangkang, kata beliau. Lim merujuk kepada kenyataan ketua pembangkang Hamzah Zainuddin bahawa terdapat media Eropah menerbitkan artikel yang merujuk Anwar sebagai homoseksual sepenuhnya. Kita sekarang ini menunggu bukti. Kita sedang menunggu bukti apakah media Eropah yang dinyatakan oleh Hamzah Zainuddin ini. Apa media itu? Jangan hanya petik sembarang-sembarang, tapi tidak ada media yang dinyatakan. Nanti itu jadi fitnah. Fitnahnya pula, fitnah itu adalah dosa. Saudara-saudara sekalian, tidak ingatkah tentang dosa tersebut kalau memfitnah? Betulkah ada media Eropah yang menulis seperti itu? Kerana menurut Lim Guan Eng, kalau kita dengar ucapan tadi, satu tuduhan oleh sebuah surat kabar yang kita tak pernah dengar langsung. Itu satu perbuatan yang amat jahat, kata Lim Guan Eng. Yang kita nak tanya sekarang ialah, dari mana media itu dan siapa media itu? Seperti yang Lim Guan Eng kata, kita tak pernah dengar tentang media itu. Kita tak pernah dengar tentang berita itu. Tapi dari mana media itu yang dipanggil, disebut oleh Hamzah Zainuddin? Adakah beliau petik sembarang saja atau memang betul-betul ada? Kalau memang betul-betul ada, nyatakan sumbernya supaya kerajaan ataupun supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengambil sesuatu tindakan. Tapi kalau tidak ada bukti, tiada media yang menyebut, jangan sembarang sebutlah. Nanti jatuh dosa fitnah pula. Saudara-saudara sekalian, kita ingin ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dalam undi percaya kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim menang dalam usul undi tersebut dengan undian suara dan bukan undian belah bahagi. Rupa-rupanya ada orang yang takut. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.